Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa habibil bakim khatabin nabiyyin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, InsyaAllah kita sambung lagi, masih lagi dalam kupasan sajian tentang jenis hamdalah, puja-puji kepada Allah. Ya, kita lihat kepada yang ini pada muka surat 22 lah. Hamdalah ada 4 jenis. Surat berapa? Tukang berubah dia. Saya tak tanda. 25. Oh, bukan surat 25. Okey, muka surat 25. 25 ya. Nombor 7 bawah sekali. Ya, okey. Terjemahan ini adalah untuk al-alim dengan sirah mubalaghah ni dari segi nahwu Arab lah. Sesuai untuk pengetahuan Allah Taala yang sangat menyeluruh, inkishaf, tanpa berselindung dan tidak bertepi. Jika al-alimu diterjemah dengan yang tahu. Ini pada mengupas saji tentang Alhamdulillah. Bila kita mula setiap kitab pengajian akan mula dengan Bismillah, Alhamdulillah, kemudian selawat Nabi ya. Ini baru ulasan lanjutan tentang Alhamdulillah. Apakah hikmahnya? Kitab-kitab yang disusun, yang ditulis oleh para alim ulama akan diawali dengan Alhamdulillah. Jadi ini katanya terjemah daripada al-alim, ya, perkataan alam datang perkataan alim, itu Allah yang amat mengetahui. Daripada situ ya, dia punya sirah dia, wazan, timbangan daripada kalimah alhamdulillah itu ada datang di perkataan al-alimu. Terjemahan ini adalah untuk al-alim dengan sirah mubalaghah sesuai dengan pengetahuan Allah Taala yang sangat menyeluruh, inkishaf. Inkishaf ni maknanya telus. Ya, maknanya inkishaf telus ya. Penetrate. Dia penetrate langsung, tidak ada selindung. Tidak ada apa-apa yang boleh melindung, selindung ya pada pengetahuan Allah, daripada segi penglihatan Allah, daripada segi pendengaran Allah, tidak ada yang terlindung. Tanpa berselindung dan tidak bertepi. Jika al-alimu diterjemah dengan yang tahu. Ya, kalau alim kita terjemah dengan yang tahu, makna al-alam. Ia akan yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianat. Ya, segala mata yang khianat, yakni kita melihat kepada rujukan firman Allah Taala pada nota kaki di bawah tu. Firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ya, Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui akan apa yang tersembunyi dalam hati. Ghafir ayat 19. Itu tak kupas makna alhamdulillah, masuk pada alhamdulillah. Ya, pada nama Allah al-alim, al-alam, itu artinya pendengaran ya. Kemudian di sini dilihat lagi
dan lagi penglihat, dia kata, ya. Pendengar nombor 9 pendengaran, dan penglihat kita dekat nota kaki nombor 10 penglihatan, dan hati yang lain pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat, di mana disebut di sini innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Kita manusia dan jin akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti, ya, tentang pendengaran, penglihatan dan hati. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang terlintas di hati kita, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bertanya nanti di akhirat, ya. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian di sini kita, dan salawat atas kali itu kita salawat atas itu ada nota nombor 12 faedah. 3 makna salawat. Selawat ke atas Nabi SAW ada 3 makna. Ya, ada 3 makna. Pertama, jika daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bermaksud rahmat, iaitu rahmat yang disertai pengagungan Allah taala kepada baginda dan menghidupkan hati baginda. Ini kita lihat dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi bila kita Allah berselawat ke Nabi, itu maksudnya artinya Allah telah menganugerahkan rahmat kepada Nabi, ya, sebesar-besar rahmat, sebesar-besar pengagungan Allah, kemuliaan Allah kepada baginda Nabi, dan menghidupkan hati Nabi. Selawat itu artinya sentiasa menghidupkan hati baginda besar Nabi SAW. Itu selawat Allah kepada Nabi. Kedua, jika daripada malaikat, sebab ada sebut ayat tu kan, innallaha wa malaikah, Allah dan malaikat berselawat. Jika malaikat berselawat itu maksudnya, maka ia bermaksud istighfar ke atas kesalahan, bukan ke atas dosa, kerana Nabi adalah maksud. Ya, jika daripada malaikat, ia bermaksud istighfar ke atas kesalahan. Jadi maknanya kalau selawat para malaikat tu, maknanya bukan hanya kepada Nabi, hatta kepada seluruh manusia, khususan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu, istighfar ke atas kesalahan. Kita tersalah, macam-macam perkara salah yang kita boleh buat. Bukan semua salah itu dosa, ya, bukan semua kesalahan dosa, betul tak, ya? Tersalah masuk jalan sesat lah, itu aja, ya. Itu salah juga tu, ya, kan. Jadi ada kesalahan yang membawa kepada dosa, ada kesalahan yang membawa kepada sesat, ada kesalahan yang membawa kepada kerugian, ada kesalahan yang membawa kepada mudarat. Tidak, bukan semua salah itu dosa, ya, kan? Salah kita makan pilihan makan, jadi penyakit mudarat. Nampak? Bukan dosa, tak dosa pun, ya. Kita makan benda-benda basi ni, dia akan jadi food poisoning, betul tak, ya? Dosa kan? Tak dosa, tapi bawa kepada mudarat, sakit. Nampak? Sebab dia kata di sini, bila malaikat istighfar, bila malaikat berselawat, tu artinya melepaskan kita berkesalahan, ya, melepaskan kita daripada kesalahan, bukan daripada dosa, ya. Tak. Istighfar kita tahu dia adalah memohon ampun. Tapi istighfar para malaikat ni, bila kita selawat malaikat tu, artinya istighfar para malaikat memohon kepada Allah supaya manusia ini terselamat daripada kesalahan. Ikut dia punya bidang lah. Apa bidang dia sendiri, dia boleh bawa kesalahan. Orang hidup bawa kereta, kesalahan dia antaranya melanggar jalan raya, peraturan dan sebagainya, masuk simpang tak kena, masuk jalan tak kena, betul tak? Itu bukan bawa kata salah, bukan bawa kepada dosa, hanya mungkin merugikan dia, mungkin memakan masa yang tidak memberikan faedah, ataupun mungkin dia akan tak jumpa dia punya destinasi sebagainya. Itu kesalahan. Faham, baik. Yang ketiga, jika daripada manusia, maka ia bermaksud munajat dan doa. Kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita selawat. Maksudnya adalah munajat dan doa. Jadi kita berdoa kepada Nabi kita, berdoa, ya, berdoa kepada Nabi kita, maknanya berdoa supaya kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala sebarang hajat kita kepada yang kita mohon kepada Allah tadi ini, dengan syarat kita kena berselawat kepada Nabi, ya. Itu paling penting. Kalau tidak selawat kepada Nabi, maka doa kita tidak akan terangkat ke langit. Itu paling penting, ya.
Dan salam adalah keduanya bagi Nabi. Nombor 13, tengok nota kaki, ada 6 ciri seorang Nabi. Salam, bila kata wassalatu wassalamu ala nabi, salam, wassalatu wassalamu, satu bunyi sad, salatu satu bunyi salamu, sin. Yang kata salam tu kepada Nabi itu, maknanya di sini ciri-ciri seorang Nabi yang kita bagi salam kepadanya. Dia layak mendapat salam daripada kita dan layak kita beri salam kepadanya kerana dia ada beberapa ciri, ada 6 ciri. Pertama, seorang manusia. Ya, kalau bukan manusia itu tak boleh. Kita tak boleh salam kepada manusia, tak boleh, melainkan dia adalah seorang Nabi. Kedua, dia seorang lelaki. Bila kata Nabi ini, dia mesti lelaki, tak boleh perempuan. Ya, macam Siti Maryam, ibu Nabi Isa bin Maryam, dia mendapat wahyi. Ya, dia dapat juga wahyi daripada Allah melalui Jibril. Jibril datang kepadanya, ya, membawa rezeki, membawa makanan, memaklum kepadanya bahawa dia akan dapat anak. Seorang anak dia akan dapat bagai-bagai. Itu antara wahyi, tapi dia bukan Nabi. Dia adalah waliyah. Wali, ya, perempuan kita panggil waliyah, laki-laki waliyun. Itu beza dia lah. Jadi Siti Maryam itu adalah waliyah, dia bukan Nabi, walaupun dia dapat wahyi daripada Allah melalui Jibril. Tapi wahyi itu adalah merupakan ilham dan juga satu perkhabaran saja daripada Allah bagi satu berita gembira kepadanya. Ya, itu saja. Yang ketiga, dia seorang yang merdeka. Merdeka, ya, merdihika. Ya, bahasa betulnya merdihika. Itu bahasa lama Sanskrit, yang dibarukan dipakai dalam bahasa Melayu, kita panggil merdeka lah. Asalnya merdihika. Itu bahasa Sanskrit, bahasa Hindu tua yang dipakai dalam bahasa Melayu. Maknanya bukan abdi. Merdeka bukan 66 tahun Malaysia, bukan. Maknanya dia bukan seorang abdi ataupun seorang jariah, tidak, ya. Dia bebas, merdeka. Yang keempat, selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya secara adanya. Adat contohnya berpenyakit, bau busuk dan menjijik seperti sopak, kusta dan lain-lain. Seorang Nabi ini mestilah orang yang sehat. Sehat, sentiasa dalam keadaan bersih, sentiasa dalam keadaan wangi. Inilah seorang Nabi. Kalau bau ketiak, bau masam gitu begini, ini bukan Nabi. Ini bukan Nabi, ya. Itu dia. Sebab itu Allah pilih laki-laki daripada yang bersih. Kemudian yang kelima, bapa dan ibu tidak melakukan pekerjaan yang hina dan pandangan manusia. Untuk bapa seperti bekerja mengangkat najis atau kotoran, ibu seperti bekerja menjual kehormatan diri atau zina, tidak, ya. Nabi-nabi ini keturunan daripada jalur yang bersih, jalur yang saleh ataupun jalur yang sejahtera. Tidak ada daripada jalur pada mereka yang melakukan pekerjaan yang kotor, ya. Tidak ada. Dalam sejarah kita lihat Nabi Ibrahim AS, bapa dia disebut sebagai Azar, ya. Disebut dalam hadis dalam Quran bahawasanya bapaknya bernama Azar. Azar ni dia punya urusan dia industri berhala. Dia ni adalah seorang pengusaha industri berhala. Dia adalah supply berhala ke orang. Dia buat tokong. Siapa ada? Azar. Kalau kita lihat daripada segi keturunan seorang Nabi ni, tak boleh lah. Bapa dia tukang buat berhala. Tapi maka diambil sebagai satu kepastian. Para ulama sejarawan Islam telah meneliti kaji bahawa Azar itu bukan bapa kandungnya. Azar itu bukan bapa kandungnya. Bapa kandung dia dinamakan, namanya Taro. Itu nama bapa dia betul. Ya, keturunan yang baik, Taro ni. Jadi bahasa biar budaya Arab ni, anak-anak tu dia banyak suka bagi ke orang belah, bagi pak saudara belah. Jadi dikatakan Azar ni adalah bapa saudara dia, bukan bapa kandung dia. Jadi tidak memiliki masalah. Keturunan jalur dia daripada bapa dia yang dikatakan Tara tadi bukan penyembah berhala. Ini antara
nabi-nabi rasul ya. Sama juga Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diutus satu utusan ya, Nabi utus satu utusan pergi ke Rom bertemu dengan Heraklius. Ya, Raja Rom, Heraklius Rom menyeru dakwah kepada Islam ya. Laki-laki yang diutus itu Dihya Al-Kalbi, nama Dihya Al-Kalbi, seorang laki-laki, seorang dai yang cukup cantik. Dia ni very handsome man. Dihya Al-Kalbi. Sehingga kalau Jibril mai jumpa Nabi rupa manusia, Jibril akan pakai rupa dia. Sampai tahap tu tiap kali bila Jibril mari jumpa Nabi dan rupa manusia, Jibril akan pakai rupa dia. Dihya Al-Kalbi nama dia kan. Seorang segak diutus Dihya Al-Kalbi kepada Raja Rom untuk menyeru kepada Islam. Para dai ni mesti orang yang kemah, orang yang segak kan, nak seru dakwah Islam. Baru orang boleh terima, tengok dia pun orang dah gemak nak masuk Islam. Ni mai dengan herat, dengan dengan capik, dengan tidak ada personality yang sempurna, siapa nak ikut ya. Maka tu Heraklius terimalah. Heraklius pun tengok dia, tapi Heraklius tetap tak masuk Islam lah. Dia tak terima Islam, tapi dia sedia membayar jizyah, ufti ya, bayar kepada kerajaan, pada pemerintah Islam tiap-tiap tahun. Tapi sebelum Heraklius nak membenarkan dakwah Rasulullah tu, kata Rasulullah tu Nabi, dia cari kok ada pedagang-pedagang yang ada mari nak tanya pedagang-pedagang mana yang kenal Muhammad yang berdakwah sebagai Nabi. Maka ketika itu Abu Sufyan ada bawa barang dagangan ke Rom lah ya, Rom ya. Ketika itu Iran, Rom tu Iran lah sekarang ni, bukan Rom di Itali ya. Iran tu Iran dulu dia ada di antara bawah jajahan Rom lah. Jadi makanya panggil Abu Sufyan lah. Abu Sufyan, Heraklius panggil Abu Sufyan, tanya ke Abu Sufyan, hang datang satu tempat dengan orang ni kah yang kata Muhammad ni? Kata Abu Sufyan, ya, aku mari satu tempat, satu daerah dengan dia ya, dan kami pun ada hubung kait keturunan dan sebagainya lah ya. Kemudian Heraklius tanya satu soalan, 11 soalan Heraklius tanya dekat dia. Satu di antara 11 soalan tu, dia ni keturunan apa ni? Keturunan dia ni macam mana? Ya, apakah keturunan dia semua ni raja-raja ke tidak? Kalau keturunan dia raja, memang dia nak jadi raja. Maka Abu Sufyan kata tidak. Keturunan dia tidak ada satu pun jadi raja. Mereka ni adalah di antaranya pedagang, pengusaha, nampak tak? Mereka ini adalah orang yang mengislahkan masyarakat, ya. Silsilah keturunan mereka semua adalah orang-orang bangsawan. Nampak tak? Yang punya kedudukan akhlak yang tinggi, peradaban yang tinggi. Itu keturunan dia. Maka tu Huri kata betul, kalau macam tu memang dia adalah Rasul. Sebab dalam kitab kami ada tunjuk, dalam kitab kami, kitab Taurat ada sebut silsilah Rasulullah yang kata akan datang seorang Rasul di akhir zaman, silsilah keturunan dia semua daripada orang yang baik-baik. Maka aku membenarkan ya bahawa dia adalah Rasul, tapi aku tak dapat nak terimalah, aku tak dapat masuklah nak menganut agama dia. Kekalkan aku macam ni. Tapi aku percaya, dia kata, satu ketika nanti tempat aku pijak ni akan dikuasai oleh Islam. Iran sekarang dah nampak ya. Dan ketika itu kalau aku ada pada masa itu, aku akan basuh kedua kaki dia, kata Heraklius, kaki Nabi. Begitulah mulianya dia. Maknanya kita sini kita lihat keturunan rasul-rasul ni mesti keturunan yang baik-baik. Tak ada lah orang pencuri ke minum arak kan, tak ada kan. Tidak ya, macam kita lihat hari ni orang-orang Kristian kan, contoh mereka menganut faham Kristian, antaranya mereka ambil mengikut pada kitab-kitab edaran baru lah, New Testament yang ada 4 tu ya, Mark, Luke, Matthew, dan Lucas, John, 4 dia ikut ya. Yang mana mereka punya kitab-kitab ini antara ditulis oleh Paul. Paul ni bukan anak murid Nabi Isa ya, dialah yang antara yang menjadi wasilah perantaran di antara orang-orang yang pernah berjumpa Nabi Isa
dan dia susun kitab-kitab. Yang 4 kitab yang Maulud baca tu datang daripada Paul. Paul ni sebenarnya adalah seorang pengusaha kilang arak. Kilang arak. Ya, kitab dia daripada pakai ni. Kristian dia pakai kitab dia. Nampak tak ya? Macam mana penulis kitab yang menulis tentang Nabi Isa, tentang hukum hakam, sedangkan dia sendiri adalah pengusaha satu kilang arak yang begitu besar. Ini kita nampak di kelemahan. Orang Kristian banyak tak tahu ni. Kalau kita cerita kat dia pada terkejut. Nampak? Itu lah. Saya pernah cerita dengan satu pasangan suami isteri, orang Kristian berbangsa Tiongkok. Cina lah. Saya pun habaq kata kitab yang baru pakai 4 ni, siapa yang tulis? Yang tulis Paul. Tanpa tahu lah Saint Paul tu siapa. Paul ni adalah seorang pengusaha kilang arak. Jadi yang pada pakai kitab dia lah ni, kononnya menganut ajaran Isa ibnu Maryam. Ya, tidak, tak betul lah. Dia pun terkejut lah. Dia kata betul ke? Di mana hang dapat ni? Saya beritahu lah kat dia, hang boleh tengok dalam Ensiklopedia Britannica pun ada, ya. Dalam teks-teks bibliografi orang-orang Kristian pun kamu boleh dapat banyak ya. Saya tunjuk kat dia. Tak tahulah apa jadi kemudiannya lah, wallahu a'lam ya. Dia nak turut ke nak percaya ke, itu bab dia lah. Baik. Itu kita ambil. Sekarang kita baca balik yang kelima. Ya. Yang keenam, mendapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintahkan menyampaikannya. Dia Nabi. Kalau Nabi dia dapat wahyi tapi dia tidak menyampaikan. Itu peringkat Nabi lah, belum jadi Rasul. Jika diperintahkan menyampaikannya, maka akan menjadi Nabi dan Rasul. Kalau dia terima wahyi untuk diri dia sendiri, untuk amalan dia sendiri, itu kita panggil Nabiyyu. Al-Nabiyyu. Ya. Kalau dia disuruh perintah menyampaikan, maka dia sudah naik sebagai statusnya sebagai seorang Rasul. Jadi Nabi dan Rasul. Jadi tiap-tiap Rasul adalah Nabi dan tiap-tiap Nabi bukan Rasul. Faham ya? Itu dia punya ya. Kemudian diserukan kepada Allah SWT tadi ini diambil pada bahasa yang kita tengok, di mana diserukan pada seluruh alam. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kepada Allah, seru kepada sekalian alam. Ya, seru pada sekalian alam. Perkataan seru ni asalnya perkataan sarwa. Sarwa seluruh alam. Orang kita kata Sarawak. Masak bubuk Sarawak kan. Jadi Allah puja-puji kepada Allah mentadbirkan Sarawak alam. Alam ni macam Sarawak, semua ada. Sebab tu dipanggil Sarawak. Ya, bila mari ke dalam kebelakangan ni, para ulama telah ganti jadi seru. Sebenarnya bukan seru Sarawak sekalian alam. Itu yang paling betul, paling tepat. Ya. Jadi makna alam di sini ikut daripada nota kaki. Ya. Imam Ar-Rafi' berkata maksud selawat dan salam adalah Allah SWT mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dunia dengan memasyhurkan sebutan baginda, mengekalkan syariatnya, dia akhir pula baginda diagungkan Allah dengan kurniaan syafaat baginda kepada umatnya, menggandakan pahalanya dan mentahirkan keutamaannya mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu dan kemudian dengan kedudukan yang terpuji serta mentahirkan keutamaan baginda ke atas seluruh orang yang beriman. Itu dia. Itu artinya kepada sekalian alam. Rasulullah diutus kepada seluruh alam. Kerana rahmat nombor 15 kita kena otak kaki ya. Beliau juga mengatakan ia beberapa perkara yang Allah kurniakan kepada baginda kurniaan ini punya darjat kedudukan. Allah boleh menambahkan lagi darjat ini melalui doa daripada setiap siapa yang berselawat kepada baginda. Naik martabat Nabi itu. Jadi yang kelima itu maknanya di sini nota kaki kita lihat rahmat dan juga rahmat bagi seluruh alam. Ya, Rasulullah diutus sebagai rahmat seluruh alam, dalilnya wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin nombor 15 ya. Dan tiadalah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat pada sekalian alam. Ya, bawa rahmat pada semua sudut. Ya, bawa rahmat semua sudut, semua perkara ada unsur-unsur rahmat. Rahmat ni datang pada sifat Rahman dan Rahim Allah. Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim.
maka di situlah adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ke-16 di sini sebut, di sini dia ada nota kaki lagi di bawah, ya. Yang bersabda ya, di mana yang bersabda ya itu Nabi Muhammad sendiri, iaitu bahasanya Allah Taala tiada menilik ia kepada rupa kamu, tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Itu masuk nombor 17. Ia adalah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, berkata Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa paras dan badan kamu, tetapi Dia melihat hati-hati kamu. Bukan ketika Allah tak melihat, bukan sasaran, ya. Allah Subhanahu wa taala yang penting kepada seorang hamba melihat hatinya. Luaran kita sendiri tengok, kita ada cermin, ya. Setiap muslimin mukminin adalah cermin kepada saudaranya. Kita sama-sama kita boleh melihat, ya. Tapi soalan hati ini tidak ada siapa yang mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala sajalah yang layak mengetahui dan melihat apa-apa yang ada di hati kita. Jadi maka dalam hadis ini bukan berarti kita Tuhan tak tengok amalan kita. Tuhan tengok. Tapi amalan itu hanya pada zahir. Jadinya keluarnya amalan zahir itu datang daripada hati lah. Semua datang daripada dalam. Contohnya seorang lelaki sedang bersembahyang, saya pernah cerita di sini, di mana dia duduk main janggut dia. Orang Arab lah, main janggut besar. Sambil duduk sembahyang, duduk main janggut. Maka Rasulullah dengan Umar pun lalu. Umar nampak dia marah. Dia habis sebab apa tu? Memang dia habis sebab ni lah. Rasulullah tarik dah, janti Umar. Ya. Maknanya kalau hatinya khusyuk, maka anggota lahirnya akan khusyuk. Hati dia tak khusyuk, sebab tu anggota dia pun tidak khusyuk. Jadi maknanya anggota itu zahir menzahirkan apa yang ada pada batinnya. Ya, gambaran batin adalah luaran daripada amalan lahiriah. Faham, kita nampak begitu, ya. Jadi tak payah dipukul dia lah, tampak dia buat apa. Memang dia tak khusyuk punya. Nampak, tidak. Jadi hang tampak ni lagi-lagi besok dia tak marah. Lagi besar, dia punya mudarat. Biar-biarlah. Itu yang paling penting. Maka kita tiap pada hati. Maka soal hati adalah paling pokok sekali. Baik. Dan maka tadi disebut lagi dalam selawat Nabi atas sekalian keluarga. Ya, keluarga ni kita lihat nombor 8. Mengikut Imam Syafi'i, keluarga Nabi SAW adalah mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu dua keturunan keluarga Nabi. Keluarga Nabi daripada dua jalok lah, jalok Bani Hashim dan juga Bani Muttalib al-Muttalib. Ya, Bani Hashim turun daripada Bani Hashim ni sampailah kepada 10 orang, 10 orang, 4 saudara Nabi ni masuk dalam kumpulan Bani Hashim lah, dan daripada dia turun kepada Bani Abdul Muttalib, dari Muttalib dia turun kepada Abdullah datang kepada Nabi. Jadi keturunan saluran jaluk dia berawal daripada Bani Hashim dan bersambung daripada Bani Muttalib ataupun daripada Abdul Muttalib. Kemudian nombor 19 dia dan sahabat. Siapa sahabat? Ya. Kita bunyi awal kan, kita buka kitab wa ashabihi. Allah wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kan kita baca itu. Sahabat ni siapa? Itu sahabat dikupas di sini. Sahabat ni mengikut yang nombor 19. Sahabat adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW di bumi, melihat baginda, beriman dengannya dan meninggalkan keadaan beriman. Ini mereka, ya. Mereka hidup zaman Nabi, depa hidup di bumi lah. Melihat baginda, beriman dengannya dan meninggalkan keadaan beriman. Ada juga dalam kalangan para sahabat yang hidup sezaman dengan baginda dan beriman dengannya tetapi tidak melihatnya. Ada juga. Ada sahabat Nabi, ya. Dia hidup zaman Nabi, dalam kalangan Nabi, sezaman dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi tapi dia tak pernah tengok Nabi. Ada juga, ya. Mereka dipanggil al-mukhadramun. Al-mukhadramun dia kata. Antara mereka adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni, seorang wali Allah tabi'in. Dia ni tabi'in, dia tak sempat jumpa Nabi, tapi satu zaman dia ada zaman Nabi. Dia sempat hidup di zaman Nabi, ya. Dia ni pengembala unta, orang yang paling fakir, tak ada apa. Dia dengan ibu dia saja, hidup dengan ibu dia dua orang, dia tak berumah tangga.
tak berkahwin. Ni Uwais Al-Qarni nama dia, ya. Dia ni dikenali oleh penghuni langit, tidak dikenali oleh penghuni bumi. Dan dia adalah raja dalam syurga. Di syurga besok dia akan jadi raja. Tapi bukan raja semua manusia. Antara raja-raja yang dilantik oleh Allah dalam syurga, dia salah seorang yang akan jadi raja. Nampak tak? Itu dia, ya. Dan sampai dia sempat hidup sampai zaman Sayyidina Ali pun dia ada lagi. Dia hidup lagi, ya. Rasulullah kata, hendaklah kamu pergi cari dia. Nabi pesan kepada sahabatnya, pergi cari orang ni, Uwais Al-Qarni ni, pergi cari dia kerana dia adalah Rasulullah, dan mintalah doa kepada dia. Maka tiap-tiap tahun Umar dengan Sayyidina Ali akan tunggu di pintu masuk Darul Hijrah Madinah, ya. Sekarang ada Darul Hijrah, pintu nak masuk ke Madinah tu nak pergi Darul Hijrah, ya. Tiap-tiap tahun musim haji lah, sebab musim haji semua orang akan datang daripada Yaman, daripada apa semua. Dia ni datang daripada Yaman, dia bukan duduk di Mekah, Yaman, ya. Jadi dia akan datang lah. Tiap-tiap tahun dia duduk tunggu, tak nampak. 1 tahun tu, ya, ramai orang-orang Yaman datang. Bila semua dah datang apa semua, dia apa tengok semua masuk, tak nampaklah tanda-tanda dia tu, macam dia tu tak nampaklah tanda-tanda, ya. Kemudian dia bertanya-tanya kepada orang, adakah dia ni? Ya, dia kata tak ada, tapi di luar sana ada unta-unta banyak, dia kata kumpulan-kumpulan unta, mungkin di situ ada, dia ada di situ. Sebab dia tak masuk buat haji. Dia cuma tolong bawa barang-barang dagangan masuk, barang-barang nak untuk kerja haji, dia untuk orang-orang jemaah haji dia bawa masuk. Jadi dia orang pergi cari, jumpaklah dia. Jumpa. Jadi Umar dan Ali ada jumpa dia lah. Minta doa. Dia kata doa aku untuk semua orang, bukan untuk kamu berdua, ya. Kamu berdua dah sudah ada tempat kedudukan yang tinggi sebab kamu dah dekat dengan Nabi. Apa yang aku nak doa ke kamu lagi? Kamu sudah dekat dengan Nabi, aku tak dapat tengok Nabi. Ada 1 tahun tu dia pergi nak cari Nabi, kebetulan dia sampai di Mekah, Nabi dah tak ada. Nabi pergi ke lain. Nabi pergilah, ada urusan dakwah, Nabi pergi. Jadi dia tak sempat jumpa Nabi. Kebetulan ibu dia sakit berat, dia terpaksa balik. Masa dia balik tu Rasulullah pun balik, tak jumpa. Itu saja sahabat. Jadi orang ni dipanggil sebagai sahabat Nabi lah. Antaranya yang dipanggil sebagai sahabat Nabi. Itu dia, ya. Kemudian satu lagi Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni sama juga, dia juga tak sempat jumpa Nabi. Itu dia. Dia hanya sempat bertemu dengan seorang raja daripada India. Raja India ni dia nak pergi cari Nabi, satu raja Hindu, bukan raja Islam, raja Hindu. Ya, pada malam berlakunya belah bulan, ya. Maka terbelah bulan tu dia dapat tengok daripada India. Dia tengok India, daripada India nampak bulan tu terbelah. Raja Hindu ni daripada istana dia, nampak sebelah timur India, belah timur India, ya. Dia nampak belah bulan tu, maka dia sudah jadi satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Dan ada sebut dalam kitab dia, kitab Veda. Kitab Veda, kitab Veda ada sebut dalam kitab dia, ya. Kitab Veda ni asalnya daripada asalnya datang daripada kitab-kitab yang turun daripada langit lah. Sebab tu banyak kitab turun daripada langit ni kita tak tahu pada dia punya had, bilangan dia banyak, ya. Jadi bila turun kitab daripada langit ni, daripada situlah dia orang dapat kumpul, dapat susun maklumat-maklumat istimewa daripada langit. Maka ada kitab Veda, ya. Dalam kitab Veda ni ada sebut nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 23 kali. Nama Nabi ada sebut dalam kitab Veda. Yang ni Tutup Sami dia tak baca semua ni, ya. Kalau dia baca, dia tahulah agama Hindu itu asalnya datang daripada agama langit. Apabila mereka sudah berubah dengan menyembah berhala, itu sudah jadi lain, ya. Itu jadilah lain. Pada asalnya dia adalah merupakan satu agama yang datang daripada langit. Datang, ya. Sebab ada nabi-nabi, rasul-rasul 313. Kita faham 25 saja Al-Quran sebut, ya. Tapi secara hadis menyebut 313 rasul. Yang Allah tidak sebut. Lam naqsus alaik, kami tidak sebut kepada kamu ya Muhammad. Nampak tak? Ya, nama-nama mereka. Tapi ada
Rasul-Rasul ramai turun. Jadi makanya dikatakan sahabat yang paling afdal ada 10 orang. Yang dijamin masuk syurga adalah lidah Nabi. Nabi sebut dengan lidah Nabi sendiri dia panggil ahli syurga. Habis oleh Nabi, iaitu pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 13 Hijri, kedua Sayyidina Umar Al-Khattab 23 Hijri, ketiga Sayyidina Uthman Ibn Affan 35 Hijri, Sayyidina Ali 40 Hijri, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas 55 Hijri, Sayyidina Sa'id bin Zaid 51 Hijri, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah 36 Hijri, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, ni menantu Abu Bakar As-Siddiq, menantu. Isteri dia Asma, kakak kepada Aisyah, kakak Aisyah, Aisyah punya kakak nama Asma, ini suami Asma lah, Zubair bin Awwam, 36 Hijri. Dan Sayyidina Abu Ubaidah Ibn Jarrah, iaitu 18 Hijri. Dan akhir sekali Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, 32 radhiyallahu anhum ajma'in. 10 orang ni 7 daripada jutawan. 7 jutawan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Sayyidina Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdul Rahman bin Auf. Ni 7 jutawan. Sahabat Nabi, jutawan, hebat. Itu dia. Orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi dan lain sebelum Nabi Muhammad dipanggil hawariyun. Hawariyun. Orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi yang lain sebelum Muhammad dipanggil hawariyun. Jadi maknanya sebelum nabi itu ada nabi yang lain. Nabi Isa sebagai contohnya, dia ada 12 hawariyun. Kat Nabi Muhammad tak panggil hawariyun, dia panggil ansariyun. Nabi punya lebih sikit nama lain, tak panggil hawariyun dah. Nabi dia panggil ansariyun, ansar. Nampak? Ansar ni penolong. Hawariyun pun penolong juga, tapi ansar ni lebih dekat. Sebagai penolong, pembantu, nampak tak? Bersama-sama berjuang dengan Nabi, dia panggil ansariyun. Sebab dia orang Madinah ni sekarang. Kalau Arab dia kita panggil ansari, anta ansar, masya-Allah. Kalau barang tu 100, kita dapat 20 rial. Lepas dia panggil dia ansar. Dia punya sonok kalau panggil dia ansar. Itu tip kalau kita pergi beli barang kat depa, anta ansar, anta ansari, Allah, dia punya dengar dia punya sonok kan. Dia tak kata apa tak ni kita beli dah barang tengok berapa harga, confirm 70% potong. Tu dia. Tu saya dapat jam tangan dia hadiah. Dia ada jam tangan. Dia kata pilih mana jam tangan mau. Tu dia. Nampak dah. Dia kata aku nak murah-murah, tak mau yang mahal-mahal, murah-murah. Dia ambil 1 jam tu, harga dia lebih kurang dalam 500 rial. Ambil. Dia pun pakai, ambil. Berapa saya kata dia ni? Hang bagi aku 50 rial sudah, dia kata. Tu dia. Harga dia 50 rial. Kemudian dia tulis nama lagi pula. Nanti aku tulis nama hang di dalam. Dia pun nama saya Hasan dalam. Tu ada habis sekarang. Dia simpan di rumah. Nak pakai kan? Tukar bateri lah. Tak pakai. Itu kenang-kenangan. Pasal apa? Kedua pertama saya baca Quran. Belakang kedai itu ada Quran. Saya baca Quran. Habis itu saya kata kat dia, anta ansari. Dia senyum ya. Tak kata apa. Itulah. Baru terus tunjuk. Hantu mana jam hama tunjuk kita. Itulah. Itu antaranya. Rupanya dia begitu seronok kita panggil ansar kat dia sampai tu tak payah urut janggut dia. Panggil ansar tu dah. Dia dapat special discount. Memang tak silap ya. Memang tak silap. Memang tiap-tiap kali akan jadi macam tu. Tapi kita pergi cakap tu betul dengan Arab lah. Arab Yaman dia pun Arab Yaman kebanyakan Arab daripada Yaman, daripada Madinah tu. Sebab tu dia punya pembawa dia agak blend sikit dengan orang Mekah. Mekah kasar Mekah pun Yaman juga, tapi daripada Mekah ni daripada Yaman utara. Kalau Madinah ni Yaman selatan. Yaman selatan ni dia lebih lembut lagi. Dia macam orang Melayu ni. Dia punya budaya lebih kurang macam orang Melayu. Dia punya adab macam orang Melayu. Silakan muazzin, kita kemandangan azan dulu, silakan.
Dah, belum lagi ya? Masuk dah kan? Masuk dah? Ha? Seminit lagi. Tak apalah, silakan. Ya. Allah. Allah. Alhamdulillah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hayya 'alas salah. La haula. Hayya 'alas Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadullah Jalal Allah Sayyidana Fadila Bilah syafaat ya. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nazarahu wa walah. Kemudian kita tengok muka surat 30 sebelah tu balik. Membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Apa maksud kecelaan tu, tengok nota yang 20 nota kaki. Dalam ilmu tasawuf
marhalah, tahap, ya. Ini dipanggil takhalli. Dalam ilmu tasawuf, penyucian jiwa yang dipakai, kalimah yang dipakai untuk penyucian jiwa, istilah yang dipakai untuk penyucian jiwa adalah takhalli. Kalau saya pernah sebut pada awal dulu, mengikut konsep Ghazaliyah, Imam Ghazali punya tasawuf lah. Sebab yang banyak menyusun tasawuf ini secara lengkap Imam Ghazali lah, well known lah sebagai seorang ulama sufi dan bidang tasawuf. Beliau lah yang menulis lengkap. Jadi dalam mengikut konsep Ghazaliyah, ya, tasawuf ni dia berkisar kepada 3 huruf, ya. 3 huruf kita sebut awal. Pertama huruf kha, kedua huruf ha, dan ketiga huruf jim. Tiga-tiga huruf ni sama, titik dia berbeza. Kha duduk di atas, ha tak ada titik, jim duduk di tengah. Membawa arti 3 maksud. Yang pertama dia panggil kha, takhalli. Kha, khal, takhalli. Itulah takhalli yang kita jumpa ni. Takhalli min as-sifatil mazmumah, iaitu membersihkan, menyucikan jiwa dan nurani kita daripada segala sifat-sifat yang terkeji. Itu konsep yang pertama. Jadi kita kena kenal dulu penyakit batin kan. Itu sebut masalah penyakit batin disebut kan. Takabur, riya, ujub, sum'ah, dengki, sombong, bakhil, ya, kasratul akal, banyak makan, kasratul kalam, banyak bercakap, kasratul niyam, banyak tidur. Itu semua dia antara unsur-unsur yang mesti dibersihkan. Kemudian daripada apabila kita sudah bersih, kita nak kena isilah bekas yang kita dah bersih, kita kena isilah. Guri, pasu yang kita dah bersih, kita isi dengan air gula, kan? Itu kita panggil tahalliha. Tadi takhalli, kita panggil tahalli. Tahalli menghiasi. Tahalli min as-sifatil sifatil mahmudah, yang ini menghiasi jiwa batin kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Takbur, itu takhalli, buang, ganti, masuk dengan sifat apa? Tawaduk. Contohlah, nampak ya? Itu antaranya lah. Baik. Kemudian apabila sudah ada dua-dua, baru datang jim, tajalli ila rabbah, baru layak kita menghadap Tuhan. Nampak? Allahu Akbar, layak menghadap Tuhan, bersih. Ya, baru layak kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab kita dah buang sifat sombong, baru boleh kata Allah Maha Besar. Tapi sombong tak ada lagi, Allah besar, aku pun besar sama, kecau. Nampak tak? Inilah tasawuf. Sebab tu dia berliga kepada 3 huruf ni. Konsep Ghazaliyah. Tasawuf dialah yang masyhur, yang dipakai ke seluruh dunia sekarang. Yang pertama kha, takhalli min as-sifatil mazmumah. Kedua ha, tahalli an sifatil mahmudah. Yang ketiga jim, tajalli ila rabbah. Nampak? Baru kita layak menghubungi Allah, berdiri depan Allah, mendekati Allah, bersama dengan Allah. Kita ada kotor, macam mana nak dekat dengan orang yang bersih? Kita kena bersih dulu lah, ya? Baru boleh mendekati orang yang bersih. Macam itulah kita dengan Allah. Allah maha suci, bersih daripada segala macam bentuk apa juga membawa kepada kerendahan martabat ketinggian ketuhanan Allah. Jadi kita kena bersih dulu. Jadi makanya dipanggil di sini mengikut dalam tasawuf, dipanggil takhalli, yang bermaksud mengosongkan diri daripada sifat-sifat tercela mazmumah. Ya, kemudian disebut lagi di sini dalam musannif, dan menghiasi mereka itu, atas sekali kita baca tu, menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Maksud nombor 21 pula, nota kaki. Dalam istilah tasawuf dia dipanggil tahalli. Nampak? Tahalli yang bermaksud menghiasi diri pada sifat-sifat yang terpuji, iaitu mahmudah, sifat mahmud terpuji. Ya, itulah dia kata faedah bara'ah istihlal di awal penulisan. Kandungan dan peperangan pertama, kedua dan ketiga dalam mukadimah ini disebut dengan bara'ah al-istihlal, ya, iaitu dengan membaca ketiga-tiganya, pembaca akan faham tujuan pengarang kitab menulis kitabnya, dan kitab ini pengarang ingin membicarakan tentang hati dan yang merujuk kepada ilmu tasawuf. Ya, itu dia kata tadi. Itu kita ambil nombor 21 lah. Kemudian nombor 22, amma ba'd. Tiap-tiap kali kitab kita baca dia bunyi amma ba'du. Saya duduk mengajar pun biasa buka kitab,
ya. Amma ba'du, khutbah mudharabah kan, ya. Amma ba'du, kemudian sesudah itu, baru kita boleh cakap. Baru kita nak bercakap. Tadi kita kata Allah dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kita kata amma ba'd. Baru kita bercakap. Adapun demikian itu sesudahnya baru aku nak bercakap lah ni. Tidak. Maka kitab pun kata begitulah. Amma ba'du ni pasal apa semua kitab tu dia begitu. Apa dia punya rahsia hikmah dia. Amma ba'du, ya. Jadi buka nota nombor 2. Maka adapun selepas itu, iaitu selepas pengarang kitab mengambil berkat, tabarrukan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah SWT, berselawat ke atas Nabi, keluarga baginda dan para ashab, barulah pengarang memulakan penulisannya. Begitulah beradabnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam menulis kitab ini. Pengarang kitab kita adalah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu dia ni adalah seorang ulama besar, yang mana dia ni adalah seorang guru yang mengajar di Masjidil Haram Mekah, ya. Walaupun dia orang Mandili, mengajar di Masjidil Haram, seorang ulama besar. Itu dia lah. Baik. Dan apa nama anak dia Wahabi. Terbalik pada anak dia Wahabi. Dia bertanya pasal apa tak ikut bapa. Bapa saya tidak mendapat hidayah, dia kata. Oh, Masya Allah, teruk sembuh anak dia tu, ya. Anak dia kata, ya. Syekh Abdul Karim Al-Mandili, anak dia Abdul Karim Al-Mandili, anak dia, ya. Dia Wahabi. Dia kata bapa dia tak dapat hidayah, ya. Dia baru dia bukan kata dah bermati lah, bukanlah, baru dalam 10 tahun sudah dia dah meninggal, ya. Abdul Karim ni ada bercakap dalam radio. Dulu ada radio. Dulu dalam 40 tahun sudah, dia ada cakap live daripada Mekah. Abdul Karim ni, anak dia ni, ya. Dia baca hadis, dia kupas hadis. Dia ambil daripada radio Mekah. Terus live talikas masuk kepada radio Malaysia. Masa tu radio Malaysia belum RTM lagi. Jadi malam dalam pukul 11 ada program tu. Seminggu 2 kali tak silap saya, ya. Abdul Karim ni nanti bercakap, ya. Cerita dia bawa semua dakwah Wahabi lah. Hadir-hadir jangan munculkanlah begitu begini. Itulah. Jadi orang dah jumpa dah di Mekah. Jemaah haji pergi buat kerja haji masa tu kapal laut. Dia orang jumpa di Mekah tanyalah, siapa hang tak hang bawa cara tu lain daripada bapa hang. Bapa hang bawa mazhab semua, ya. Hang tak bawa mazhab ni. Dia kata bapa aku tidak mendapat hidayah. Dia dapat hidayah, bapa dia tak dapat. Punya jahil sembuh cakap, ya. Bapa dia guru Masjidil Haram. Guru di Masjidil Haram, ya. Ini satu perkara yang saya berlaku. Nauzubillah. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Dikata oleh musannif, ya, nombor 22 kita bacalah. Pengarang kitab ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ya. Maka ini sebuah kitab yang kecil. Apa makna kecil? Ada nota kaki di bawah lagi. Kecil. Kitab atau buku jika ia besar dan tebal dipanggil kitab. Jika ia kecil dan tidak tebal dipanggil kutaib. Kalau dia kecil panggil kutaib. Kalau besar panggil kitab. Ada beza lah. Ya, kutaib dia kata, ya. Yang ni dia kata bahawa dia kecil pada permulaan dia ilmu tasawuf, nampak, ya. Itu dia. Kemudian ada bunyi hamba. Dia tulis hamba ni, dia pengarang kitab. Hamba ni nombor 24. Ya. Siapa hamba ni? Iaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili. Himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru. Dia tulis kitab ni untuk diri dia dan juga saudara-saudara yang baru. Tengok nota 25. Barulah. Baru ni kita yang baru nak kenal ilmu ni. Bukan saudara baru. Jangan salah faham lah. Baru nak kenal ilmu ni. Tu artinya, ya. Belajar dia kata. Dan hamba namakan dia, nama dia. Ni apa nama kitab ni? Nombor 26 ni, iaitu kitab yang kecil, penulisan moden menggunakan iyah. Dia buat nama iyah sini. Kitab ni kecil lah.
Kitab yang kita baca ni kitab yang ditulis asal, kitab Penawar Bagi Hati, nama kitab tu kecil aja dipih, itu dia panggil Kutaib, dia tak panggil kitab. Tapi dia ambil daripada kitab lah. Dan hamba namakan dia nombor 26 tadi ini, iaitu kitab kecil penulisan moden menggunakan ya. Itu dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya. Dia namakan kitab ini penawar bagi hati. Tengok nombor 27, kitab nota, lihat nota kaki nombor 20. Ada lepas ni 20 ni yang kita baca sebelah ni lah. Ya. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Anda buka dengan mukadimah dan ada 3 kitab dalam tu. 3 bahagian lah. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaannya kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap suatu yang menghimpun. Dia Syekh yang kita tadi ini nota nombor 30. Syekh ni adalah tambahan Al-Faqir. Memang pengarang-pengarang kitab ni akan pakai nama-nama, antaranya perkataan yang akan diguna Syekh pun kita sebut, Al-Faqir pun kita sebut, Al-Hakir pun kita sebut, Mu'allif pun kita sebut juga. Mu'allif berkata mu'allif ataupun mengatakan musannif pun kita panggil. Istilah-istilah ni dia pakai kepada pengarang kitab. Dalam kitab-kitab semua akan terlihat musannif atau pengarang, telah berkata musannif pengarang kitab, telah berkata Al-Faqir pengarang kitab, telah berkata Al-Hakir pengarang kitab, telah berkata Al-Syekh pengarang kitab. Nampaklah. Ini istilah-istilah yang dipakai kepada nama guru-guru pengarang-pengarang kitab. Jadi kalau kita mengajar kitab, kita baca kitab, kita telah berkata musannif. Katalah Kitabul kita baca Kitabul kitab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i punya kitab dan Kitabul kitab fiqh dia. Jadi kita kata telah, bila kita baca kitab-kitab tu telah berkata musannif. Musannif ni makna kata orang yang karang kitab tu siapa musannif? Al-Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Itu dia nampak. Itu istilah-istilah yang dipakai lah. Begitu. Baik. Jadi makanya kata tadi ini yang mengak Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Indonesi. Indonesi ni apa arti satu? Beliau berasal dari Indonesia. Orang Mendili, Sumatera Tengah. Orang Mendili ni banyak di antara mereka yang orang-orang cukup alim, banyak orang alim di situ. Baik. Sambah. Kemudian Al-Mandili. Mandili ini nombor 32, nota kaki, bernama Mendeling. Bahasa Mendeling. Depa lebih kurang macam bahasa Batak sikitlah. Depa lebih halus. Kan? Macam bahasa Batak sikitlah. Depa ni ada sedikit bunyi ya. Macam selamat datang kalau Batak dia panggil horas. Depa pun horas juga. Horas. Selamat datang, marhaban Arab kata, dia kata horas. Contoh ya. Itu kemudian Al-Makki. Makki ni pasal apa gelaran Makki ni? Al-Makki adalah tambahan Al-Faqir. Al-Makki itu tambahan Al-Faqir. Ya. Kemudian Khuwaidim ni nombor 34, ia adalah isim tasghir dalam ilmu nahwu bagi khadim. Khadim yang bermaksud khadam kecil, menunjukkan sifat tawaduk beliau. Dia namakan diri dia sebagai khadam lah. Khadam kepada ulama. Dia bukan ulama, dia khadam ulama. Itu artinya ya. Kemudian dibuh lagi talabah nombor 35. Jamak plural bagi perkataan talib, maknanya penuntut. Talib ni penuntut lah. Pada tanggal 39 pada tanggal kita tengok nota 39 7 bulan Rejab. 39 ni makna kata tarikh. Kalau 38 kita ada di sini, dia kata itu Makkah Mukarramah tu Makkah lah. Nota kaki semua ni baru duk kupas mukadimah ni, belum apa lagi mukadimah kitab baru duk kupas. Tak masuk ilmu tasawuf lagi ni, tak masuk. Duk kupas satu-satu daripada bismillah sampai mutahharah sampai habis. Baik. Kemudian dia kata tahun 1578 Hijrah yang nota 40. Sehingga ke tarikh sekarang ini, kitab yang sangat berkat ini telah berusia 62 tahun. 2040, 1440, sekarang 1445. Makna kata campur 5 lah. Jadi hari ini kitab ni dah umur 67 tahun. Kitab ni sudah berusia
67 tahun. Dia ni ulama baru lah, bukan ulama lama ni, pengarang ni ulama baru. Sebab anak dia pun duduk cakap di Mekah ni, mati dah anak dia pun. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keberkatannya, memberikan ganjaran yang sempurna kepada penyusunnya Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki, dan mengurniakan keberkatan, kepahaman kepada sesiapa sahaja yang membaca, mempelajari, ya, dan mengajar sehingga hari kiamat, serta menemu dia kekuatan istiqamah dan mengamalkan isi kandungannya. Amin. Baru pendahuluan definisi. Ya, definisi ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati atau keadaan, dia kata masuk kataan jiwa, ahwalun nafs, sama ada sifat yang terpuji mahmudah seperti merendah diri, tawaduk dan sabar. Antara ilmu yang dia mendekan di sini berbicara tentang soal hati lah. Fokus dia adalah hati. Ilmu tasawuf ni dia punya fokus adalah hati lah. Ya, kalau kita lihat daripada segi pendirian seorang muslim ni, dia berdiri di atas 3 paksi. Yang pertama paksi akidah. Ya, seorang muslim dia akan berada di atas 3 paksi lah. Paksi yang pertama akidah, dia kena ada akidah dulu. Akidah kita perlu kepada ilmu tauhid, ilmu sifat 20, betul tak? Betul? Kemudian dia beramal, melaksanakan amal perintah, melaksanakan yang disuruh, meninggalkan dia tegah, ya, mengambil yang halal, menjauhkan yang haram, merujuk kepada yang sah, menjauhi daripada yang batal. Itu kita panggil amalan. Seorang muslim dia perlu kepada ilmu fiqh. Dan yang ketiga, sudah ada ilmu fiqh, kita ada amalan, kita ada akidah, kita menghadap Allah dengan hati yang mukhlis, ikhlas. Ikhlas ni bab hati, ilmu tasawuf. Jika tak ada ilmu tasawuf, kita tak akan kenal itu ikhlas, dan kita tidak tahu meraba-raba dalam keadaan kita beramal apakah kita ikhlas ataupun tidak. Sebab itu ilmu ikhlas ni ilmu tasawuf, dia bukan ilmu fiqh. Dalam fiqh tidak ada ikhlas, dalam tauhid pun tidak ada ikhlas. Tauhid hanya ada khalis, membersihkan Allah daripada segala kesyirikan, daripada segala persyarikatan. Itu saja. Tapi dalam ilmu tasawuf dia merujuk kepada hati. Hati itu, maka dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil lisanul hal. Lisanul hal. Sebab tu orang Arab ni bila kita jumpa, dia tanya hal dalam, dia tanya luar, kaifa haluka. Dia tanya hal dalam, dia tak tanya luar tu. Dia sudah biasa dengan dia tak tanya luar, ya. Dia tanya kita luar, apa cerita luar kita, dia tak tanya. Dia luar dia nampak, dia tak nampak dalam hati. Ya, kifalak. Dia punya lorat sikitlah. Kalau yang lorat Saudi tu, kifalak. Ya, kaifa haluka. Bagaimana keadaan hal kamu? Ya, kita pun jawab ala kulli hal. Ya, tengok tu, ya, ala kulli hal, macam tulah, dah biasa lah. Tengok aku ceria tak? Okey, tak ada masalah, nampak? Tu nampak murung sikit, dia tahulah ada masalah, kan? Ada masalah dengan kita. Itu persoalan, sebab dia tanya hal. Sebab benda dalam ni biasanya orang tidak zahirkan. Nampak muka elok kan, tapi dia duk tanggung dalam tu. Bagai-bagai macam rintangan, kedukaan, banyak sekali yang menekan dalam jiwa kita, tak nampak. Kita nampak muka dia senyum luar, ya. Jadi elok kita tanya dalam. Terus, kaifa haluka? Ya. Kita pun jawab kata bi khair kalau kita nak abang secara lahir, terus ataupun ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Cukup bagi ni kita baca yang tu pahala besar. Tambah belakang dia dah. Orang tanya apa khabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, kita jawab dulu tu, pahala dia cukup besar. Cukup besar pahala dia. Turun malaikat dan mohon ampun kat kita. Kita baca kita, ya. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal ni'mah. Nak panjang lagi lah. Kalau nak panjang lagi lah. Panjang lagi. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Kita sebut macam tu, Allah cukup suka. Allah kita bagi lagi pahala kat orang ni.
aku tambah lagi rezeki kat dia, aku tambah lagi nikmat atas dia. Nampak tak? Hanya dengan kita baca lagu tu saja sebut, ya. Setiap hari kita sebut gitu, ya. Alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin. Kita baca macam tu, dia punya pahala dia cukup tinggi. Itu paling mulia. Baik, sambung, ya. Kemudian kita musannif lagi, ya. Sifat tercela mazmum seperti dengki, hasad, kita tolak, kita tak mau. Jadi contohnya dia kata sifat terpuji mahmudah seperti merendah diri, tawaduk dan sabar. Tengok nota kaki 41 sabar tu apa. Dia kupas. Sifat merendah diri, sabar, bersyukur, qanaah, berasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah, seumpamanya termasuk dalam akhlak yang baik dan terpuji. Sabar ni sendiri, sabar ni, nak bentuk sifat sabar, dia punya resipi itu ada 21 cabang sifat. Nak bentuk sabar, sabar yang sempurna apabila dia dapat menguasai sawang-sawang sabar yang 21. Akan datang kita akan sebutlah benda tu, ya. Sabar tu saja, dia macam satu ramuan jiwa. Resepi dia tu, dia bercabang sampai 21 jenis perkara yang masuk dalam sabar, ya. Bila ada 21 benda tu, sabar tu memang sabar yang tertinggi lah. Tapi kebanyakan tak sampai 21, takat 3-4 lah. Paling tinggi takat 4, ya. Jamai tangkap 4 tu, dia kata takat mana nak boleh sabar, dan dia kata lalu tu, nampak? Ada kan masa itu? Tu sabar lama lah, pengambil saya pun tak tahan lah. Maknanya takat tu dia orang ni ada 4 lah. Dia ada 4 cabang lah, ya? Kalau ada 21 cabang tu dia, macam dia berigit Al-Qasam tu 21 lah tu, nampak lah, sabar, bangun malam beri tahajud, tu sabar tu. Itu satu cabang 21 cabang tu, bangun malam sembahyang tahajud, tu dia, nampak lah. Satu cabang lagi, boleh puasa sunat lagi sebulan 3 kali paling kurang, nampak, tu dia, itu sabar. Mana sabar tu ada orang lama yang tu, nampak? Ya. Sabar terus tak sembahyang, ada pula, nampak lah, ya? Raplah sangat tak boleh sembahyang, dia kata, nampak lah, banyak tekanan dan tak sembahyang. Ini bukan sabar lah, ya? Sampai tinggal sembahyang tu, tapi orang yang sabar ni lagi dekat dengan Allah, lagi banyak amalan sunat, bangun tengah malam sembahyang tahajud, merayu dia hanya kepada Allah, nampak tak, ya? Tawakal langsung kepada Allah, tak ada langsung tawakal, dia kuat, ya. Dia tak akan kalah, dia akan terus berjalan, ya. Macam berlaku kepada Tariq bin Ziyad, ya. Tariq bin Ziyad bawa armada sebanyak 700 kapal, 700 kapal perang. Dia ni bawa armada terus sampai ke terusan Suez, lepas kepada masuk Gibraltar sekarang, Gibraltar. Sampai di situ dia kata, kita bakar semua kapal-kapal. Awak, kita tak balik, kita akan terus ke depan, dia kata. Dia Tariq bin Ziyad, nampak, tak ada teringat nak balik kampung lah, dia nak pergi tengok, lama sangat nak pergi tengok nak bini aku, tak ada. Kita bakar 700 kapal ni, semua kita bakar supaya kita tak boleh balik. Habis kita akan terus ke depan. Tamakun dia panggil. Tamakun ni kita akan terus sampai kita berjumpa Allah. Itu dia. Nampak? Inilah brigade Al-Qassam juga lawan Israel dah. Dia pakai tu, dia pakai watak sifat tu, pakai Tariq bin Ziyad punya semangat, kita jangan galah, kita kena terus ke depan. Nampak tak? Sebab kita sedang menuju kepada syahid. Yang Israel ni menuju kepada hidup. Dia perang pasal nak hidup. Takut mati, dia tak? Brigade Al-Qassam ni, tentera Islam Mujahidin ni, berperang kerana syahid. Dia pun nak syahid tu. Nampak tak? Tu dia. Maka tu dia tak akan patah balik ke belakang. Itu ketinggian dia, ya. Itu yang kata tadi, ni kelebihan sabar. Bila ada cukup 21 sabar ni, Masya Allah, sampai jiwa raga mereka, harta benda mereka berlipat terus, ya. Ini kekuatan yang ada. Bab sabar tu kita anjing baca. Sebab tu disebut sabar sini dulu. Ulama karang kitab ni dia mula dengan sabar. Seperti sifat sabar. Sifat tercela mazmum seperti dengki. Yang ni sifat yang paling buruk. Sifat yang paling buruk sekali tuan-tuan, sifat hasad dengki.
Dialah kepala bagi segala sifat-sifat yang buruk. Sebab tu Allah turun satu surah khas. Surah sombong tak ada tau. Ya, surah takbur tak ada. Ya. Surah ujub tak ada. Surah hasad ada. Nampak tak? Wa min syarri hasidin idza hasad. Tengok. Al-Falaq tapi jarang kita guna nama surah itulah. Kita kata surah Al-Falaq. Sebenarnya surah itulah juga namanya surah Al-Hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebab hasad ni lah yang menyebabkan iblis tersingkir daripada langit, daripada syurga. Adam diturunkan ke bumi. Nampak tak ya? Dilucutkan segala kebesaran kemuliaan Nabi Adam AS tadi ini turun ke bumi, tempat-tempat yang paling rendah kerana hasad. Nampak tak? Itu dia. Berlakunya pembunuhan yang pertama atas muka bumi ini pun kerana hasad. Nampak tak? Betul tak? Pembunuhan yang pertama, Qabil membunuh Habil kerana hasad. Oh, ya, itu dia. Maka itu satu penyakit yang paling berat. Kalau kita boleh kenal, hasad ni dia ada akhawatuha, dia ada saudara-saudara dia. Ya. Min arba akhawatuha, dia ada 4 adik-beradik hasad ni. Dia yang paling tua. Adik nombor 2 nama dia apa? Hikid. Ha qafdal hikid. HIQID. Hikid. Itu adik nombor 2. Adik nombor 3 namanya Khusumah. Dan adik yang keempat nama dia Izharusyamatah. Itu 4 beradik. Nampak? Mana ada penyakit dalam beradik 4 beradik? Tak ada. Tak ada. Tu. Bila dia dah jadi 4 beradik tu, dia akan membiak. Dia keluar pula 3 penyakit lagi jadi 7. Tu dia. Daripada 4 tu kalau tak rawat, dia jadi beranak. Dia beranak daripada izharu syamatah tu, dia pecah pula jadi lagi 3. Yang pertama dia panggil al-ujub. Yang kedua dia panggil ar-riya al-muraq, ar-riya. Dan yang ketiga dia panggil as-sum'ah. Nak bagi orang dengar. Kalau orang tak nampak, aku nak bagi dengar. Nampak? Nampak? Itu dia. Tak itukah? Akan menunjuk diri dia. Apabila sudah ada 3 tadi ini dan jadi 7, apabila sudah bentuk resepi yang 7 tadi ini, akan datang satu sifat dia panggil kibrin, sombong. Habis jatuh. Itulah iblis. Nampak tak? Boleh faham kita kena faham dia punya anatomi dia. Nak jadi penyakit tu, kita nak kena rawat semua-semua. Penyakit ni ada diri kita, Allahu Akbar, kosong. Tak nampak kebesaran Allah. Ya, tidak ada kontak, tidak ada link. Nampak tak? Dia punya frekuensi dia hilang, tak jumpa. Dia merapu ke lain, tak sampai kepada Allah. Ya. Tu, ini yang kita nak kena mengaji ilmu ni. Paling penting untuk kita kenal ya. Kemudian dia kata lagi di sini, dan antaranya sebut oleh musannif nombor 41 sabak ni merendah diri. Kemudian perkataan akhlak dalam buku ini umum dan semuanya merujuk kepada akhlak yang baik. Secara khusus Imam Ghazali menyebut akhlak sebagai ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhu latin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Definisi bukan hadis. Imam Ghazali bagi dia punya ta'rif dalam kitab Ihya Ulumuddin, rujukan jilid yang ketiga, muka surat 80. Imam Ghazali, kitab Arab dia lah, dia 4 volume ya. Suatu ungkapan tentang suatu keadaan tabiat dan diri yang melekat kuat yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan senang tanpa memerlukan berfikir dan pertimbangkan tentang suatu terlebih dahulu. Itu dia panggil akhlak mengikut Imam Ghazali. Ya, mengikut Imam Ghazali akhlak tu apa? Akhlak bukan moral, bukan moral, tak sama ya. Jangan salah faham. Moral lebih kepada budaya, adat. Ya, moral orang Arab kalau masuk rumah kena pakai kasut.
Nampak tak? Moral orang Melayu, masuk rumah kena buka kasut. Nampak tak? Tu nah. Moral orang Arab, masuk rumah kena pakai kasut. Kalau kita masuk tak pakai kasut, kita hina dia. Nampak tak? Nah. Dia pandang kita tak betul. Kita kena pakai kasut masuk rumah dah. Tu nah. Cuma sebab tu Nabi Musa AS, apabila dia bermunajat di Jabal Tur Sina, Allah suruh buka kasut. Buka kasut. Nampak? Wahai Musa, buka kasut. Na'laik, dia kata, buka kasut, selipar sandal kamu. Baru masuk kepada lembah tu, lembah tua, nak terima nak terima dia di mana Allah nak nobat dia menjadi Nabi dan Rasul. Pada malam tu kan. Itu dia kata tadi. Macam kita kata, macam orang ni pula, orang Arab ni macam itulah. Kita masuk rumah dia pakai kasut. Kalau kita tak pakai kasut, maka itu satu hinaan. Bagi mereka kasut adalah satu benda yang sangat mulia. Bagi orang Arab ni kasut sangat mulia. Kalau kita nak bagi dia hadiah kasut dia pakai. Dia suka. Kita dengar kasut marah lah. Bagi kasut kat aku. Kita orang Melayu tak boleh kan. Orang Arab bagi kasut ke dia, dia angkat buah di kepala. Dia dah. Dia punya mulia lah. Tu kan. Kan Nabi kata, aku pergi malam Mi'raj, bila sampai kepada langit dekat dengan syurga, aku dengar terompah duduk berjalan, terompah Bilal. Tengok Nabi kata. Tengok. Bukan dengar suara, dengar terompah Bilal. Masa Nabi pergi Mi'raj, Nabi dengar di syurga duduk berjalan terompah, dengar gaya berjalan tu terompah Bilal. Turun ke bumi, Nabi tanya Bilal, apa kamu buat ni? Ya. Di mana aku dengar terompah di syurga. Tengoklah. Bilal kata bunyilah tiap-tiap kali bila dia baca ayat semayang, dia ambil ayat semayang baru. Dia tak bagi baca. Tiap-tiap kali baca ayat semayang, dia ambil ayat semayang baru. Dia ni semayang 2 rakaat sunat wudu. Sunat wudu 2 rakaat. Nampak tak? Kalau 10 kali ambil wudu, 10 kali semayang. Itu antara sebab di mana dia punya terompah masuk surga. Nampak tak? Terompah tu kata dia lah. Tu dia. Datuk Haruddin kan, kita punya Allah raham ulama besar kita. Datuk Harun mimpi Nabi kan. Dia mimpi Nabi, orang yang kata kat dia nak jumpa Rasulullah kena bawa kasut Nabi. Dia pegang kasut Nabi. Datuk Haruddin dalam mimpi itu dia tolong bawa kasut Nabi. Kasut. Datuk orang Arab ni dia mulia kasut. Bagus. Kita bagi kasut ke dia seronok. Orang Cina bagi jam dia marah. Pasal nak tahu mati. Bagi jam mak kata nak ingat tak mati. Tak mau. Jangan bagi jam. Tak mau. Kan? Tidak. Orang Melayu bagi apa? Tak tahu. Apa orang Melayu suka apa bagi lah. Tak bagi. Nampak. Bagi ketupat lah. Orang Melayu lah. Ketupat lah. Dia boleh ikat dan dia boleh buka. Dia boleh ikat dan dia boleh buka. Boleh nampak? Dia pandai merubah, dia pandai mengurak. Itu ketupat. Itu yang raya kita makan ketupat. Ya. Syekh Abdullah Fahim, orang bagi makan ketupat dia tak potong ke ketupat dia, dia buka kulit bang. Dia buka satu. Abdullah Fahim. Dia tak potong, jangan potong dia tak makan. Orang ambil ketupat, potong. Kita tu potong kan, kita potong ketupat kan. Kan? Dah, dia tak makan, potong dia tak makan. Dia kita macam mana kita ikat, kita kena buka dia. Itu dah. Itulah orang Melayu dia kata. Nampak tak? Abdullah Fahim. Tengok lah. Itu dia. Ilmu besar tu. Sebab tu nak makan ketupat, jangan koyak, jangan potong. Kita buka balik dia punya rangkaian dia tu. Nampak? Buka selang, keluar ketupat. Sama ada ketupat pulut, sama ada ketupat nasi. Nampak tak? Tak kira lah. Dia kena buka. Dia punya berkat lain. Dia kata. Dia ada berkat tu. Dia ada berkat, tuan. Bukan saja ya. Dan dia buka tengok cerita ketupat. Pasal apa? Nampak tak? Pasal orang Melayu buat ketupat. Ya. Kita tak tanya, tak pernah selidik balik ya. Oh, rahsia cukup besar ya. Jadi itu paling penting sekali. Maka tu di hari raya kita punya kepala hidang kita mestilah ketupat. Kalau tak ada ketupat, itu tidak namakan hidangan hari raya. Dia panggil daqa'id fil yaumil aid aidain. Itu dia. Nampak? Itu dah lah. Nanti satu masa kita cerita bab ketupat ni. Pasal apa? Nah, itu dia lah. Saya pun tok guru juga ajar ni lah. Aku tak tahu ya. Cerita tu. Sambung baik.
Dan mana kata kita ambil sedikit faham di sini 9 dah. Lajak-lajak. Secara ibarat kita ambil sini faham dia sikit, kita ambil di sini kupasan dia kata akhlak ni mengikut Ibnu Maskawai, seorang spesialis dalam ilmu akhlak ni. Ibnu Maskawai seorang ulama, dia kata akhlak ni terdiri daripada tiga perkara penting. Kalau ada 3 perkara tu memang dia sudah jadi akhlak. Apa-apa perkara yang kita buat tu akan jadi akhlak apabila ada 3 perkara lah. Pertama dia kata, kita lakukan dia tanpa berfikir panjang. Nampak tak? Nak sedekah tak payah fikir panjang. Ya, nak sedekah. Orang fikir panjang, aku bagi ni duit aku tak ada. Itu bukan akhlak nama dia. Duk tagak-tagak, nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak? Dia tengok orang minta sedekah. Nampak tak? Nak bagi ke tak? Nak bagi ke tak? Sebab belum jadi akhlak. Maka dia akan fikir, dia ni betul ke kena bagi sedekah dia? Patut kau bagi sedekah kat dia? Kalau kau bagi duit aku habis. Nampak tak? Ini bukan akhlak. Tapi kalau akhlak, spontan je. Macam Allah yarham bi ramli kita kan, ya. Orang minta sedekah, seluk poket bagi. Dia tak tanya berapa dalam poket dia. Dia seluk-seluk bagi sana, dia nak bawa kereta tak ada minyak. Minyak tak ada. Bi ramli. Macam orang minta dah, ini kebaikan dia lah, kelebihan bi ramli tu lah. Kena cerita yang baik-baik, kita cerita arwah menyengak. Kebetulan dia nak balik, memang kereta dia pun minyak dah sampai dah habis. Dulu bukan macam kita, minyak boleh tahan lagi 2-3 km boleh pergi lagi, tak boleh. Dia tunjuk-tunjuk tu macam mana dia sengap begitu ya. Orang ramai kata minta sedekah, dia seluk poket ni, dia ambil duit dalam poket dia bagi semua. Nak ambil. Tak tanya apa-apa tadi ni. Dia dah sampai stesen minyak, kereta dah tak ada minyak. Nak buah minyak tak ada duit. Mujuk orang stesen minyak tu kena lah. Dia tu lah bagi duit dah. Nampak? Allah ganti balik, nampak? Itu kelebihan. Itu kita panggil akhlak. Itu adalah akhlak. Dia tak payah fikir panjang. Nampak? Sebab dia tahu orang minta tu ada keperluan, dia ada hajat lebih besar daripada aku. Nampak? Aku tak nampak hajat, dia dah nampak hajat lebih dulu, aku bagi kat dia. Utamakan orang yang berhajat daripada orang tidak berhajat. Itu antara sikap. Yang kedua, bila dia bagi, dia buat kerja tu baru lapang dada dia, baru puas. Kalau tidak, sesuatu yang masih lagi, ya. Satu lagi kita tadi ini sebagai satu perkara yang menyesakkan jiwa dia. Lagi dia tak buat benda tu, dia tak puas hati, dia kena buat baru lapang dada. Kedua, dia akan jadi lapang dada. Ya, dia akan lapang dada. Sebab juga Rabbi surahli sadri. Rabbi, nampak kita minta, ya Allah lapangkan, buka dadaku, lapangkan dadaku dulu. Kita doa tu mula kan seperti ini. Wa yassir mudahkan urusan aku, wahlul 'uqdatam min lisani, buka simpulan lidahku supaya dia faham, yafqahu qawli, supaya Firaun boleh faham apa aku kata Musa tak apa. Buka dada dulu, bagi lapang dulu. Nak bercakap kena lapang dada. Duk semak-semak perut bercakap apa? Nampak tak? Ya? Minta lapang dada dulu. Itu dia. Baru mudah urusan. Baru dia boleh faham. Itu dia. Cakap kan? Itu yang kita tadi ini, bahawa yang kedua mesti lapang dada. Yang ketiga, dilakukan secara kekerapan dan berterusan. Bukan sekali-sekala baru sedekah. Duk main masjid hari-hari, sebulan sekali baru tabur masuk. Ini bukan akhlak. Nampak tak? Itu bukan akhlak. Ya? Ini automatik. Tiap-tiap hari janji keluar rumah, janji bawa duit. Nampak tak? Dia ambil duit, dia buang poket dia. Dia lalu je, nampak je orang miskin, nak bagi. Ada satu jenis orang pula suruh bagi makan orang. Dia pergi pagi-pagi pergi kedai-kedai makan tau. Dia masuk kedai makan, dia kata, ni aku bagi orang sikit duit ni untuk orang nak makan. Siapa yang makan dalam kedai ni, ya, aku bayar siap. Aku bayar takak mana, ambil banyak ni, aku bagi yang 100. Ya, ada orang macam tu, 100. Dia bagi 100, satu kedai dia pergi 100 dia bagi. No? Dia bagi 100, dia kata hang siapa yang makan hang bagi free ya 100 ni. Dia pergi satu kedai pula. Saya kena 2 kali. Pengambil orang kedai tu abang kata, begini ustaz, abang kat ustaz lah, tapi saya tak abang siapa orang dia lah. Orang ni timai tiap-tiap pagi dia kata, dia bagi kat saya RM30. Lah ni tak dia RM30 ni, ini cerita ni dah 6-7 tahun sudah lah, di Perda ya, Bandar Perda dulu lah. Dia bagi RM30 satu kedai, dia kata siapa nak makan bagi RM30 ni habis. Siapa dululah, dia pergi pula kedai nombor 2.
dia bagi pula 30, pergi satu kedai lagi 30. Macam tu lah tiap-tiap pagi dia buat kerja ni. Nampak tak? Kita makan dah bayar je. Tak apa ada orang bayar lah. Rupanya tauke kedai dah tolak RM30. Penghabis dia kenal tauke tu, dia abang kata begini ustaz, orang dunia tu saya abang kata tuan, tapi dia tak abang siapa dia. Tu ada orang macam tu. Dia punya akhlak macam tu. Ada satu jenis pula lagi pergi bayar elektrik surau tu. Dia tahu 2-3 masjid, dia tahu. Dia aim 2-3 masjid tu. Nampak tak? Bil dapat kat dia. Semua bil dapat ada, masjid tak ada bil. Tak ada tunjuk dalam penyata akaun. Penyata kira-kira tak sebut lah. Pasal tak ada bil, siapa bayar? Tak tahu siapa bayar. Nampak? Tanya DMB pun tak tahu siapa bayar. Tanya PBA pun tak tahu. Kata kami hantar bil. Bil hantar dia tiap bulan. Tapi macam mana siapa bayar? Tu ada cerita dia pula. Orang macam tu kan. Ada macam tu. Ya, surau saya sendiri di rumah saya tu. Ya. Sekarang macam tu lah. Ya. Elektrik ada orang bayar. Tak pernah ada bil, tak pernah tengok bil. Dia dah pakat sekejap lah dengan DMB. Bil bagi kat dia. Nampak tak? Itulah. Tak sempat nak jumpa, dia bayar. Wallahualam sampai hari ni. Alhamdulillah, ini satu akhlak kita panggil. Dia lagi dia tak buat benda tu, dia tak puas hati. Dia akan jadi semak perut, dia kena buat. Cakap itulah pun insya-Allah kita akan sambung ke surat 2 akan datang. Jadi hari ini kita lajak sikit lah, tak apa. Baik. Muka surat 2 kita seterusnya beliau menjelaskan di atas kali ni, kita akan baca atas pula insya-Allah. Tanda. Boleh nah. Aqul qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyil karim. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.